Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Jun 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Video pertengkaran membabitkan dua lelaki yang dipercayai warga asing dengan seorang penunggang motosikal warga tempatan tular di media sosial. Video berdurasi 1 minit 50 saat itu memaparkan pertelingkahan tiga individu terbabit di sebuah stesen minyak 16 Jun yang lalu. Apa kurang ajar dia? Kau tengok dia. 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 Kau tengok dia, bang. Kau tengok apa kurang ajar ni? Kau tengok, bang. Kau tengok, bang. Kau tengok. Kau tengok. Kau tengok. Kau tengok. Kau tengok, bang. Tangkap lah, bang. Tangkap, bang. Tengok dia apa? Dia apa? Tangkap dia, bang. Kau tengok dia ambil barang. Dia ambil barang, tengok, bang. Ha? Dia lagi nak gadung aku, dia cakap dia tunggu kalau keluar. Ni apa dia, bang? Ha? Saya pergi report dulu. Saya akan report dulu punya muka. You angkat barang, mau pukul saya. Ha? You famous nanti you tengok. Ha? Aku lah, you wasted lah. You better diri lah. Barang. Minta isi semua. Ha? Kau tengok, bang. Kau tengok, bang. Saya itu mas, you know. Saya bagi isi, bang. Saya bagi isi. Saya bagi isi. Memetik berita harian, Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Rahmat Arifin berkata, pihaknya menerima satu laporan dibuat seorang pengadu lelaki tempatan yang bekerja sebagai penghantar makanan. Menurut Rahmat, pengadu mendakwa dua lelaki warga Singapura itu mahu mengisi minyak dan melihat mereka memegang tong di pam sama dengannya. Bagaimanapun, selepas pemeriksaan didapati minyak yang ingin diisi oleh warga asing itu adalah untuk kegunaan go-kart. Seorang ahli Parlimen PAS menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhenti dari membuat lawatan ke universiti bertemu pelajar. Ahli Parlimen Besut, Cik Muhammad Zulkifli Jusoh, sebaliknya menyarankan Anwar menumpukan sepenuh perhatian ke arah menangani kesusahan rakyat dan ekonomi negara. Cik Muhammad Zulkifli dalam satu kenyataan menyifatkan sesi perjumpaan Anwar dengan pelajar universiti boleh dilihat sebagai program kempen politik secara terbuka di universiti. Menurutnya lagi, lawatan ke kampus itu adalah bertujuan untuk mempengaruhi undi anak muda menjelang PRN tidak lama lagi. Sedangkan kata Cik Muhammad Zulkifli, pengundi muda turut merasai kesusahan yang dilalui oleh keluarga mereka. Jelas Cik Muhammad Zulkifli lagi, rakyat tetap tidak yakin bagaimana kerajaan Madani dapat menyelesaikan isu yang dihadapi oleh rakyat. Justeru Cik Muhammad Zulkifli menyela kerajaan kerana seolah-olah tidak menunjukkan empati terhadap tekanan dari rakyat yang mengalami penyusutan kemampuan kewangan disebabkan mata wang ringgit jatuh dan kadar inflasi yang tinggi. Perdana Menteri pada Ahad lalu menghadiri program Temu Anwar di Universiti Malaysia Kelantan Bacok di Kelantan. Baik, kita ke berita seterusnya. Kerajaan hari ini mengumumkan pelantikan Razaruddin Husin sebagai Ketua Polis Negara yang baru secara kontrak selama 2 tahun. Sementara itu, dalam satu kenyataan media, kerajaan turut melantik Ayub Han sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua pelantikan itu berkuat kuasa Jumaat ini dan telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Ia dibuat dengan nasihat Perdana Menteri atas pengakuan Suruhanjaya Pasukan Polis. Razaruddin berumur 61 tahun dan dilahirkan pada 15 Mac 1963 di Dengkil, Selangor, manakala Ayub Han kini berusia 57 tahun dan dilahirkan pada 27 Julai 1966 di Kota Star, Kedah. Razaruddin menggantikan Akrir Sani yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Ketua Polis Negara pada Khamis ini, iaitu 4 bulan lebih awal daripada yang sepatutnya mengikut kontraknya. Malaysia kini sebelum ini melaporkan Akrir Sani bakal dilantik mengetuai sebuah institusi di bawah Kementerian Kewangan. Dengan kehangatan PRN semakin hampir, Malaysia kini menerbitkan satu halaman khas untuk pembaca mensimulasikan keputusan PRN yang akan datang berdasarkan keputusan PRU 15 yang lalu.
Projek ini dihasilkan oleh rakan sekerja kami yang menghabiskan tenaga dan masa bagi menghasilkan yang terbaik untuk anda. Boleh scan QR code yang tertera untuk menderma bagi menyokong lebih banyak kerja seperti ini. Sebelum itu, mari kita lihat simulasi di halaman khas ini bagaimana ia berfungsi. Produk baru dari Kini News Lab. Sampai mana gelombang hijau di pilihan raya negeri? Simulasi kalkulator ini berdasarkan keputusan pilihan raya umum ke-15. Ia membolehkan anda meramal keputusan 5 negeri berdasarkan peratusan keluar mengundi dan perubahan pilihan pengundi. Sebagai contoh, jika anda fikir hanya 70% pengundi yang menyokong Pakatan Harapan dalam PRU15 akan keluar mengundi dalam pilihan raya negeri, sementara 80% pengundi PN akan kembali. Sebagai tambahan, 30% pengundi yang mengundi BN kini akan mengundi PN. Kalkulator akan mengira jumlah kerusi yang kemungkinan akan dimenangi oleh setiap gabungan di 5 negeri. Sebagai contoh, di Selangor, PN berkemungkinan besar menang 11 kerusi dengan pertambahan 6 kerusi. Klik sini dan kamu akan lihat kerusi mana yang mungkin dimenangi oleh setiap pihak. Angka dengan simbol tambah adalah kerusi yang baru dimenangi. Baik, berita seterusnya, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dan Setiausaha Agung Parti Hamzah Zainuddin dilaporkan berselisih pendapat mengenai hala tuju parti. Laporan dari portal FMT yang memetik sumber dari pemimpin Bersatu berkata, mereka berdua berselisih pendapat berhubung bagaimana PN dan Bersatu sepatutnya beroperasi. Ia termasuklah naratif apa yang harus dibawa ketika menentang kerajaan dan juga kerusi mana yang akan ditandingi pada PRN akan datang. Menurut sumber itu lagi, titik permulaan Muhyiddin dan Hamzah berselisih pendapat apabila terdapat pihak yang tidak selesa pendekatan kaum dan agama yang dianjurkan PAS diguna pakai. Kebanyakan pemimpin parti menurut sumber tersebut bersetuju bahawa Bersatu harus memperkukuh jentera partinya kerana ia sedang diatasi oleh parti Islam itu. Bersatu bagaimanapun tidak menyalahkan PAS kerana parti Islam itu menguruskan hal sendiri dengan baik. Sementara itu, satu lagi sumber dari Bersatu mendakwa perselisihan antara Muhyiddin dan Hamzah berpunca daripada peranan Azmin dalam parti. Azmin yang sedang dipersiapkan untuk menjadi poster boy akan datang untuk parti terlibat dalam beberapa perbincangan peringkat tinggi yang tidak melibatkan Hamzah. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menyifatkan dakwaan timbul krisis antara pemimpin parti dengan memetik sumber sebagai satu laporan berniat jahat. Menurut Ahmad Faizal, tiada sebarang krisis dalaman di antara Muhyiddin dan Hamzah. Mengulas lanjut, katanya kepada Berita Harian, jika laporan itu dibuat dengan memetik sumber, ia jelas tidak beretika dan berniat jahat terhadap Bersatu dan PN menjelang PRN yang akan datang. Dalam perkembangan yang lain, Khairi Jamaluddin hari ini memberi gambaran menolak tawaran untuk menyertai PN semasa pertemuannya dengan Muhyiddin Yassin pada Isnin yang lalu. Bagaimanapun, katanya dia mempertimbangkan semula tawaran tersebut atas permintaan Presiden Bersatu itu. Jadi saya telah jumpa dengan beliau dan saya telah memberi pandangan saya kepada beliau dan beliau telah minta supaya saya fikir lagi lah. So kita tahulah apa jawapan tu kalau saya fikir lagi balik. Dan saya pun telah setuju untuk fikir lagi dan saya pun minta beliau sedikit masa. So itu jawapan dia lah. So tak ada jawapan muktamad lagi ke je? Bagi saya adalah. Tetapi beliau minta supaya saya fikir lagi. Jadi Dewan-Dewan Undangan Negeri belum lagi bubar. So mungkin ada sedikit masa lah untuk apa-apa berlaku. Sementara itu, dakwaan tersebar di media sosial bahawa Khairi akan dilantik sebagai timbalan Presiden lantikan Bersatu. Menjawab kabar angin berkenaan, bekas ahli Parlimen Rembau itu berkata dia mendapati berita palsu itu tidak menyenangkan dan mendakwa ia disebarkan oleh tentera cyber PH. So saya nak bagi tahu kepada Saitro PH yang terlibat dalam hal ini, janganlah menyebarkan berita palsu. Ya, saya rasa benda ni adalah tidak beretika dalam politik dan salah satu sebab saya sendiri tidak berapa senang dengan PH pada hari ini dan saya rasa sebahagian besar daripada rakyat juga tidak senang dengan PH pada hari ini adalah perangai Saitro PH ni. Kalau mereka kata ni false flag operation bukan dia yang buat? Oh, come on lah. You're confident as them? Ini ditulis
dalam akaun Twitter Saitro PH yang memang daripada dulu lagi dikenali sebagai Saitro PH. Dan juga perjumpaan saya dengan Datuk Seri Anwar bila diketahui oleh orang ramai, macam-macam lagi spekulasi yang telah pun disebarkan oleh Saitro PH ni. Jadi pandangan saya, as much as Saitro PH ni fikir bahawa mereka cuba bantu kerajaan yang sedia ada, sebenarnya mereka menjadi liability kepada PMX kan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendoakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang berangkat ke Tanah Suci hari ini memperoleh haji yang mabrur. Anwar yang menghadiri upacara keberangkatan Seri Paduka berdua di Istana Negara turut mendoakan Sultan Abdullah dan Tunku Azizah dikurniakan kesihatan yang baik sepanjang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam satu kenyataan di Facebooknya, Anwar turut mendoakan semoga segala urusan Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di Tanah Suci berjalan lancar. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan Hari Wukuf yang merupakan kemuncak haji adalah pada Selasa 27 Jun, manakala Hari Raya Aidiladha disambut pada Rabu 28 Jun. Umat Islam di Malaysia pula akan menyambut Aidiladha pada 29 Jun. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.